Sebelum itu, kepada sesiapa yang belum lagi subscribe channel saya, anda boleh berbuat demikian dengan menekan button subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa untuk tekan loceng, notifikasi dan dapatkan update daripada saya. Assalamualaikum semua anak-anak cikgu. Okey, kita berjumpa lagi pada hari ini, pada video kali ini. Okey, kali ini cikgu akan mengajar anak-anak semua bagaimana kita nak menjawab kertas 2 perniagaan. Okey, sebelum cikgu mulakan, cikgu akan terangkan dahulu apa yang terkandung dalam kertas perniagaan. Okey, jom sama-sama kita lihat. Okey, apa yang perlu kita lihat, apa yang perlu anak-anak tahu untuk kertas perniagaan, kod 3766, kita akan tengok dulu, apa yang kita akan tengok. Okey, pertama kita akan tengok dulu format pentaksiran perniagaan. Okey, kod kertas perniagaan 3766. Okey, so kertas perniagaan ada 3 jenis kertas. Kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Okey, untuk kertas 1, wajarannya adalah 20%. Okey, sikit kan? Manakala untuk kertas 2, wajarannya adalah 60%. Okey, untuk kertas 2 inilah besar markahnya. Dan manakala untuk kertas 3, 20%. Okey, kita akan lihat apa yang terkandung di dalam setiap kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Mari sama-sama kita lihat seterusnya. Okey, untuk pengetahuan anak-anak semua, untuk kertas 1, soalannya adalah soalan berbentuk objektif. Objektif iaitu hitamkan jawapan yang betul. Pilih satu jawapan, hitamkan jawapan yang betul. Kemudian kertas ini mengandungi 40 soalan. 40 soalan, semua soalan ini wajib dijawab. Jangan tinggal satu pun, rugi. Sayang markah anda. 40 soalan bersamaan dengan 40 markah. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab kertas 1 adalah 1 jam 15 minit. Dia berbentuk aneka pilihan. A, B, C dan D. Dan ada juga gabungan pilihan 1, 2, 3 dan 4. Kemudian pilih A, B, C dan D. Untuk pengetahuan semua, wajaran kepada 40 markah tadi, kertas 1 hanya dikira sebanyak 20%. Di sinilah untuk kertas 1 ni lah anak-anak kena skor banyak. Kalau boleh 35 dan ke atas. Ini akan membantu kita untuk kertas 2. So sekurang-kurangnya mesti betul 35/40 dan lagi baik jika dapat 35 ke atas. Ini yang akan membantu kita. Seterusnya kita akan lihat pula kertas 2. Apa yang terkandung dalam kertas 2? Dalam kertas 2, dia mengandungi 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Semua bahagian ini kena jawab. Tak boleh tinggal, rugi markah. Untuk pengetahuan semua, bahagian A, ada 6 soalan. Tetapi awak hanya jawab 5. Maksudnya di sini awak pilih 5 soalan sahaja. Setiap soalan 10 markah. Ini soalan jawapan pendek. So, ada 6 soalan. Pilih 5 soalan yang mampu kita jawab dan memberikan markah yang banyak. Kemudian kita jawab pula bahagian B. Bahagian B ada 3 soalan pilihan. Kita hanya perlu jawab 2 sahaja. Satu soalan 15 markah. Ini soalannya panjang. Jawapannya pun panjang. So di sini satu soalan 15 markah. Kita jawab 2 soalan sahaja di bahagian B. Jangan keliru ya anak-anak. Bahagian A hanya jawab 5 soalan. Bahagian B jawab 2 soalan sahaja.
Okey, manakala di bahagian C, apa yang perlu kita buat di sini ialah dia kajian kes. Okey, soalan berbentuk kajian kes, soalannya panjang. Okey, di sini anak-anak kena membaca, okey, petikan yang diberi. Okey, kemudian ada soalan, okey, kita akan jawab. So, untuk kajian kes ini soalan, okey, wajib dijawab. Wajib. So tak boleh tak jawab yang ini. Okey, markah keseluruhannya 20 markah. Okey, cikgu selalu advisekan anak-anak cikgu jawab dulu bahagian C sebab ia membantu kita. Sebab dia dah ada petikan kat situ semua, kita baca dia yang membantu untuk kita mendapat jawapan. Okey, so kertas 2 ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, so senang nak ingat. 5, 2, 1. 5, 2, 1. Okey, apa yang kena jawab dalam kertas 2 ialah 5 soalan. Bahagian B 2 soalan dan bahagian C wajib jawab 1 soalan. Ni tak ada pilihan. Okey, masa yang diperuntukkan adalah 2 jam 15 minit. 2 jam 15 minit ya anak-anak. Pendek sahaja, okey. Kemudian markahnya adalah 100 markah untuk 3 bahagian ini. A, B dan C bersamaan dengan 100 markah. Tetapi wajaran yang diambil 60%. So, untuk kertas 2 ini, dia amat menyumbang kepada markah yang banyak. Di sinilah kita, cikgu akan ajar macam mana untuk kita menjawab. Apa kata tugas, apa kata kerja dan macam mana kita nak tengok markah apabila menjawab. Okey, seterusnya kita tengok ke kertas ketiga. Okey, kertas ketiga ini ia adalah projek. Okey, anak-anak kena buat projek iaitu rancangan perniagaan. Okey, rancangan perniagaan setiap tahun tajuk dia bertukar-tukar. Bergantunglah. Okey, apa yang semua yang telah kita pelajari. Tetapi kita hanya memulakan projek kita apabila kita berada di tingkatan 5. Okey, bermula pada bulan Mac hingga bulan Mei. Ini selalunya lah. Okey, inilah jangkaannya, jangkaan bulan yang kita akan mulakan rancangan perniagaan kita. Okey, di sinilah anak-anak akan bertungkus lumus untuk menyiapkan rancangan perniagaan. Okey, ini kerja individu. Kerja individu. Okey, untuk kertas projek ini markahnya adalah 80 markah. Okey, kemudian dikonvertkan menjadi 20%. Okey, apa yang anak-anak akan buat dalam rancangan perniagaan? Okey, yang mana dia berkait dengan apa yang kita telah belajar di tingkatan 4 dan kemudian di tingkatan 5. Okey, jangan risau. Ini kita akan bermula projek ini pada apabila anda berada di tingkatan 5. So, okey, untuk kertas perniagaan ada 3 kertas. Okey, kertas 1 berbentuk objektif. Kertas 2 berbentuk esei dan struktur. Okey, itu wajib jawab. Okey, semua wajib jawab. Dan kertas 3. Okey, inilah yang membantu anda 20%. Okey, membantu kita untuk mendapat A. Okey, ini banyak membantu kita. So, anak-anak pasti kena buat rancangan perniagaan. Okey. Selesai tentang format pentadbiran perniagaan. Okey, 376 untuk pengetahuan anak-anak semua. Seterusnya, apa yang kita akan pelajari pada hari ini adalah kita nak tengok macam mana nak menjawab kertas perniagaan kertas 2 ya. Okey, soalannya berbentuk struktur dan ada juga bentuk esei. Okey, tapi cikgu akan fokuskan kepada bab 1 sahaja iaitu tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Okey, mari kita tengok soalannya. Anak-anak dah ready? Okey, jom kita mula. Okey, kita tengok dulu soalan pertama. Okey, soalan pertama adalah terangkan.
Nampak tak perkataan terangkan kaedah perniagaan yang digunakan oleh organisasi bukan bermotifkan untung. Okey. Di sini kata kuncinya adalah terangkan. Okey, terangkan. Kehendak dia nak apa? Kaedah OBBU. Terangkan kaedah OBBU. Okey, berapa markah? 4 markah. So, apa yang kita kena buat di sini apabila perkataan soalan itu terangkan, anak-anak kena ingat, bila perkataan terangkan, mesti ada fakta, mesti ada huraian. Okey. So, bila 4 markah di sini, okey, maksudnya 2 fakta, 2 huraian. Okey. So, cara nak menulisnya, okay, bagi pelajar yang kurang tak tahu teknik menulis, okay, kita boleh gunakan kaedah point, okay, sebagai permulaan. Okay. So, point kat sini ialah, tapi jangan lupa, kita perlu tulis pemula ayat. Okay, pemula ayat jangan lupa. Okay. So, dia nak apa tadi? Kaedah perniagaan. So, kita buat kaedah perniagaan yang digunakan ialah, okey, dia ada 3, betul? Okey, tapi kat sini nak 2 sahaja. Okey, so kita tulislah. Okey, fakta 1. Okey, untuk pengetahuan semua, okey, fakta 1, nampak tak F1, H1. Okey, ini tidak perlu tulis sebenarnya. Okey, tapi di sini cikgu nak membezakan untuk awak. Okey, awak boleh tulis terus kat sini. Kaedah perniagaan yang digunakan ialah pertama secara percuma. Okey, iaitu huraian. Barang dan perkhidmatan yang disediakan adalah tanpa bayaran ataupun percuma kepada OBBU. Okey, so untuk F1, H1 di sini tidak perlu tulis. Okey. So, cikgu tulis kat sini sebagai untuk awak tangkap apa yang sebenarnya kena ada. Okey. So, selang 1. Okey, tulis pula. Okey. Yang kedua, jualan pada harga kos. Iaitu, harga mencukupi untuk menanggung kos dan tidak mendapat sebarang untung. Okey. Faham? Okey. Cikgu, boleh tak saya nak tulis lebih? Okey, jika kita confident kita nak tulis lebih, tak ada masalah sebab kita tahu ketiga-tiga. Tapi kita kena ingat sebab kita ada peruntukan masa. Okey, jika kita dah confident jawapan kita 2 tu betul, teruskan sahaja ke soalan lain. Jangan buat lagi sebab kita dah confident jawapan kita betul. Okey, ini cara untuk menjawab dalam bentuk point. So, nampak kat sini F1, H1, F2, H2 sebab kita ada buat selang-selang macam ni kan. Okey. Bagi murid yang dah arif, dia dah biasa menulis esei, kemudian dia nak menulis secara esei, tak ada masalah. Okey, kita boleh proceed kita boleh guna jawapan cara itu. Okey, tak ada masalah. Okey, kita tengok kalau kaedah esei pendek. Okey, soalan yang sama, markah sama. Okey. So di sini jangan lupa masukkan ayat dia. Okey. Kaedah perniagaan yang digunakan ialah secara percuma. Okey. H1 tak perlu tulis. Ini untuk kita tahu. Okey, cikgu nak terangkan dekat awak. So H1 ini dalam karangan, dalam soal peperiksaan jangan tulis. Okey. Terus masukkan. Kaedah perniagaan yang digunakan ialah secara percuma, iaitu barang dan perkhidmatan disediakan tanpa bayaran atau diberikan percuma kepada OBBU. Titik. So H1 dengan F1 tak perlu masukkan dalam kertas peperiksaan. Okey, sebab awak terus sambung buat macam karangan. Macam karangan BM. Okey, kenapa cikgu buat kat sini? Cikgu nak membezakan, nak menunjuk pembezaan dekat awak. Okey, cikgu dah masuk H1, cikgu dah masuk F1 di sini. Hanya cikgu buat dalam bentuk esei. Okey. Okey, kemudian kaedah kedua, okey, kaedah kedua ialah
jualan pada harga kos. Okey, ini adalah huraian. Ini adalah fakta. Okey. Kemudian huraiannya adalah mencukupi untuk tanggung kos yang tiada sebarang untung. Kita balik. Kemudian F3. Okey, F3 di sini jualan pada harga di bawah kos. Okey, huraiannya harga lebih rendah dari kos sebenar dan mendapat subsidi kerajaan. Okey, so ada dua kaedah. Nak menggunakan kaedah essay, okey, ataupun kaedah point. Okey, tak ada masalah. Okey, ikut keselesaan kita. Okey, kita akan mencari jawapan yang betul. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Okey. Okey, soalan kedua dia beri maklumat berikut berkaitan dengan perusahaan kilang seorang usahawan. Huraikan klasifikasi perniagaan Puan Zainab. Okey, nampak 6 markah. Okey, huraikan. Okey, bila huraikan, apa yang perlu kita ada? Okey. So, di sini kita baca dulu. Okey, di sini dia bagi stimulus. Bila dia bagi stimulus, kita kena baca dan kita kena faham. Okey, kehendak soalan klasifikasi. Okey, bila klasifikasi kita ada dua. Yang pertama, size. Yang kedua, sektor. So, anak-anak kena tahulah dulu. Okay, klasifikasi itu apa? Size. Yang kedua, sektor. Size ada size kecil, ada size sederhana, ada size besar. Sektor ada sektor primer, ada sektor sekunder, ada sektor tertier pula. So, anak-anak kena faham. Bila sebut saiz pun ada dua. Satu daripada aspek perkilangan, daripada satu lagi aspek perkhidmatan. Kita kena tentukan. Okey. So di sini stimulus, Puan Zainab adalah seorang pengusaha kilang perepek berasaskan ubi kayu di Keluang, Johor. Beliau menghasilkan pelbagai jenis kerepek yang diedarkan di setiap daerah di negeri Johor. Beliau mempunyai pekerja tetap seramai 50 orang. Perniagaan beliau menunjukkan pulangan yang lumayan, iaitu jualan tahunannya adalah sebanyak 450,000. Beliau berhasrat untuk meluaskan lagi perniagaannya pada masa akan datang. Okey, apa yang kita nak tengok di sini first? Okey, kita kena tentukan sama ada Puan Zainab ini daripada sektor pengilangan ataupun perkhidmatan. Okay, macam mana nak tentukan? Okay, tengok tajuk. Perusahaan kilang. Okay. Menghasilkan pelbagai jenis kerepek. Kilang ke perkhidmatan? Kilang ke perkhidmatan? Okey, dia adalah perkilangan. Okey, jom kita tengok macam mana nak jawab. Okey, bila soalan kata huraikan, mesti ada fakta, mesti ada huraian, mesti ada contoh. Fakta, huraian, contoh. Okey, 6 markah. Okey, so ada 2. Satu klasifikasi berbentuk size, satu klasifikasi berbentuk sektor. So kita kena terangkanlah. Pertama tentukan dulu dia adalah di bawah perkilangan. Okey, kemudian macam mana kita nak tentukan saiz besar, saiz kecil, saiz sederhana, kita kena ingat, okey. Jumlah jualan tahunan dan bilangan pekerja tetap. Okey. So kita tengok dalam bentuk point macam mana kita nak jawab. Okey, jangan lupa kita tulis dulu kepala ayat ni. Klasifikasi perniagaan Puan Zainab dari segi saiz dan sektor adalah, okey, pertama kita tentukan dulu. Okey, dia adalah bersaiz kecil. Sebab apa? Sebab bilangan pekerja tetap dia adalah berapa orang tadi? 50 orang. Okey, kurang daripada 75 orang. Okey, kemudian kita tentu pula, okey, jumlah jualan tahunannya adalah di antara 300,000 kurang daripada 15 juta.
Ni huraian. Kenapa? Fakta 1, huraian. Okey, bilangan pekerja tetap dan jumlah jualan tahunan. Kemudian kita ada contoh. Contoh tadi kena tengok dekat stimulus. Dia kena kait dengan stimulus yang kita ada tadi. Iaitu dia kata 50 orang. Okey, jumlah jualan tahunan 450,000. Kat mana nak ambil ni? Dalam stimulus yang diberi. So, bila ada stimulus, mesti kita kenaikkan. Ada watak. Watak dia siapa? Puan Zainab. Kena masukkan nama watak. Okey. Kemudian sektor. Bila sebut kelang. Sektor kedua ataupun sektor sekunder. Okey. So, kita tulislah huraian dia, maksud dia. Aktiviti memproses bahan mentah menjadi barang separuh siap atau barang siap. Okey, contohnya Puan Zainab tadi memproses ubi kayu menjadi kerepek. Okey. Ini senang je sebenarnya cara nak jawab dia. Okey, kita kena tahukan dulu jumlah jualan tahunan dan juga bilangan pekerja tetap. Okey, kemudian tentukan sama ada Puan Zainab ini adalah seorang menawarkan aktiviti bentuk perkhidmatan ataupun perkilangan. Okey. Seterusnya kita lihat pula pada kaedah esei pendek. Bila esei kita masuk gabungkan sahaja tadi menjadi perenggan. Tak ada masalah. Okey. So di sini nampak masih lagi kita menggunakan kepala. Ayat klasifikasi perniagaan Puan Zainab adalah dari segi saiz dia ada perniagaan bersaiz kecil. Okey, nampak F1. So F1 warna hitam ni awak tak payah tulis lah. Awak terus tulis karangan dia. Okey, bilangan pekerja adalah antara 5 hingga kurang daripada 75 orang. Manakala jumlah jualan tahunan adalah antara 300,000 hingga kurang daripada 15 juta. Contohnya, perniagaan Puan Zainab mempunyai pekerja tetap seramai 50 orang. Manakala jumlah jualan tahunan sebanyak RM450. Cerita pula sektor. Sektor adalah daripada sektor sekunder. Apa maksud dia? Huraian lah. Memproses bahan mentah menjadi barang separuh siap dan barang siap. Contohnya, perniagaan Puan Zainab memproses ubi kayu menjadi kerepek. Apa yang ada di kaedah point tadi, kita gabungkan sahaja ayat dia. Bertukar menjadi karangan pendek. Okey. Soalan ketiga. Soalan ketiga. Dia bagi rajah kat sini. Rajah di bawah menunjukkan dua jenis organisasi. Nampak? Gambar A dan gambar B. Nyatakan kedua-dua bentuk organisasi A dan B. Dua markah sebab dia kata nyatakan. Dua markah. So, nyatakan gambar A, nyatakan gambar B. So, apa yang nak? Bila nyatakan, kita hanya berikan fakta sahaja. Lagipun dua markah. Satu fakta untuk gambar A, satu fakta untuk gambar B. Macam mana nak tulis kalau esei pendek? Esei pendek tulis je, gabung je. Gambar A adalah berkaitan. Gambar A apa ni? Sebab dia kata organisasi ya. Ingat organisasi ada dua jenis. OBU dan OBBU. Jangan confuse dengan aktiviti perniagaan. So di sini bermotifkan untung. Nampak perniagaan dia? Bengkel kereta mail. Bermotifkan organisasi, bermotifkan untung. Manakala gambar B adalah, majlis boleh faham? Organisasi bukan bermotifkan untung. OBBU. Dapat dah markah. So, bila dia bagi gambar A dan gambar B, gambar A mesti ada. Adalah watak dia kat sini. Apa dia gambar A? Nak masukkan nama. Gambar A adalah berkaitan organisasi bermotifkan untung. Manakala gambar B adalah organisasi bukan bermotifkan untung. Boleh? Boleh beza tak? Ini esei pendek. Seterusnya kita tengok soalan yang keempat.
Okey. Soalan keempat, dia suruh kita bezakan gambar yang sama. Perkataan dia bezakan. So, bila bezakan, dia nak dari segi aktiviti dan tujuan. So, bila bezakan, perkataan kata kerja bezakan, kita hanya buat jadual perbandingan. Buat dalam bentuk jadual. Okey, jadual A dan jadual gambar B. So, 4 markah mesti ada 2 isi di gambar A, 2 isi di gambar B. Tetapi dia dah bagi kat sini. Dia nak cerita tentang aktiviti dan tujuan. So, masukkan 2 sahaja. Aktiviti dan tujuan. Bagi gambar A, bagi gambar B. Okey, mari kita lihat. Macam mana nak buat? Okey, inilah cara dia. Okey, tadi ada gambar A, ada gambar B. So, bila jadual dia tak adalah nak tulis esei ke, dia nak tulis point. So, masuk terus macam ni buat ayat lengkap. Okey, apa sahaja kena jawab dalam perniagaan ni mesti menceritakan ayat yang lengkap. Okey, so gambar A, gambar B buat dalam bentuk jadual. Tadi dia nak aktiviti kan? Dia nak aktiviti, beza tentang aktiviti dan beza tentang tujuan. So, okey, kita masuklah huraian. Jangan masuk fakta sebab fakta kita dah bagi tadi di soalan nombor 3. Okey, so kita masukkan huraian di sini. Okey, apakah aktiviti gambar A? Gambar A tadi adalah apa? OBU. Okey, organisasi bermotifkan untung. So, kita tengok. Dia melibatkan jual beli barang atau perkhidmatan. Okey, gambar yang diberi dekat situ rangsangan itu ialah kedai baiki kenderaan. So, aktiviti menjual atau membeli dan membaiki kenderaan. Manakala gambar B, dia menyediakan perkhidmatan sebab dia adalah organisasi bukan bermotifkan untung. So, dia menyediakan perkhidmatan kepada ahli dan masyarakat. Okay, apa tujuan OBU tadi ditubuhkan? Kenapa kena buka kedai baiki kereta? Okay, sebab dia nak dapatkan untung. Okay, tujuan dia adalah memaksimumkan untung. Okay. B tadi OBBU. Okay, tujuan dia buka OBBU ialah dia tidak mementingkan keuntungan tetapi dalam masa yang sama dia masih lagi menjaga kebajikan ahli dan masyarakat. Okey, bila kita nak jawab soalan, kita tengok dulu kehendak soalan. Okey, terangkan, huraikan, nyatakan, bezakan, bandingkan. Okey, bila kita dah tahu cara nak jawab dia, okey, macam tadi cikgu katakan. Okey, soalan 1, tengok balik. Terangkan. Mesti ada fakta, mesti ada huraian. Tengok markah. 4 markah. Maksudnya mesti ada 2 fakta, 2 huraian. Okey? Okey, ni kita buat kaedah pendek tadi nampak? Okey. Bila kita tengok soalan 2, soalan 2 huraikan. Okey, huraikan mesti ada fakta, mesti ada huraian, ada contoh. Bila huraikan mesti ada contoh, tambah contoh. Okey, tapi kita dah tahu kata kunci, tapi kita kena tahu juga apa kehendak soalan. Baru mudah kita jawab. Okey. So, kita tengok soalan ketiga tadi. Tadi kan nyatakan. Okey, soalan ini boleh dijawab dalam kaedah point juga. So, bila dia bagi gambar A, dia bagi gambar B. Okey, masukkan nama gambar A, tulis organisasi bermotifkan untung. Okay, gambar B, organisasi bukan bermotifkan untung. Just terus dapat 2 markah. Ini cara tulis dia. Okey. Tadi yang ini cara menulis menggunakan esei pendek. Esei pendek kita gabung. Tapi kita kena label lah, bagilah nama dia. Gambar A berkaitan OBU. Gambar B berkaitan dengan OBBU. Tulis nama penuh. Okey, baru masukkan dalam kurungan. Sebab nyatakan 2 markah fakta sahaja untuk gambar A dan gambar B. Okey?
Okey, cikgu harap anak-anak murid cikgu faham dengan apa yang telah dipelajari hari ini. Okey, kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Okey, bye. Assalamualaikum.